urusan kembali dapat mengerjakan ibadah umrah ini, mana kabinet hari ini memberi keputusan membenarkan umat Islam kembali mengerjakan ibadah umrah mulai 8 Februari ini. Menteri Pelancongan Seni Budaya Motak Datuk Seri Nancy Shukri berkata, keputusan itu dibuat berikutan kerajaan tidak berhasrat melanjutkan penangguhan sementara ibadah umrah yang berkuat kuasa 8 Januari lalu berikutan penularan jangkitan Omicron. Bagaimanapun, beliau berkata garis panduan prosedur operasi standard baharu susulan penarikan semula penangguhan itu akan dibincangkan secara terperinci termasuk bersama agensi umrah. Katanya kepada media selepas pelancaran video Dream Malaysia melalui kerjasama Tourism Malaysia dan GoPro Malaysia di Hotel EQ di Kuala Lumpur hari ini. Dan itu antaranya, Alhamdulillah, kembali dibuka semula 8 Februari nanti. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan anda yang dah tertangguh selama sebulan ini juga dapat mengerjakan kembali ibadah umrah dan semoga diberikan kesihatan yang baik dan ikutlah SOP-SOP yang akan dikeluarkan nanti agar kita dapat jalani ibadah umrah kita sebaik mungkin, insyaAllah. Legasi selepas ini, saya bersama dengan saudara Syazwan. Tajuk kita manfaat media sosial. Dengarkan gandingan ni ramai-ramai dari Dery Sulaiman, Ija Madsen, Ali Ekspedisi, Mel dan Iwan Syahman. Dunia sementara akhirat selamanya ni versi kedua. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghantui, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, sakit sementara, sehat sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikin. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan kurnianya, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.
benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 105. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ku rindu pada lambayan itu, hatiku sayu bila mengenangkannya. Sudah terungkap takdir yang esa, semua pasti ada hikmahnya. Kembalikanlah daku di dalam rahmat-Mu, ku berdoa padamu, kembalikanlah. Ku melangkah membawa rindu, remuk di jiwa, keluh lidah, untuk bicara terasa sepi dan kosong. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Tuhanmu, tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan pujian hanya kepunyaanmu. Ku melangkah membawa rindu remuk di jiwa, perlu lidah untuk bicara, terasa sepi dan kosong. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Bersiaran kita untuk Ekspresi IKIM, rancangan setiap Rabu 9 malam kita akan bawakan rancangan Legasi, dan kali ini kita akan beri tumpuan tentang isu-isu anak muda, generasi belia, dan kita nak ketengahkan mungkin bakat-bakat mereka, anak-anak muda, adik-adik saya lah kiranya. Waktu ini insyaAllah kita rancangan Legasi kita pada malam ini memberi tumpuan untuk kita bicarakan tentang tajuk manfaat media sosial. Kalau sebelum-sebelum ni saya bawakan tetamu sering bercerita tentang kesan-kesan negatif, apa perkara-perkara yang kontra berkaitan dengan media sosial ini. Kali ini kita nak melihat sendiri bagaimana anak-anak muda hari ini boleh memanfaatkan media sosial sebaik mungkin tanpa orang kata apa terpengaruh dengan aspek-aspek negatif yang ada dalam media sosial. InsyaAllah kita bawakan bersama dalam talian untuk kita dengarkan diskusinya bersama dengan saudara Syazwan Abu Bakar, merupakan mahasiswa dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk kita bawakan bicara kita pada kali ini tajuk manfaat media sosial. Anda boleh menonton sama ada dekat Facebook dan YouTube kami, serta boleh dengarkan macam biasalah dekat Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan kita nak terus sama dengan saudara Syazwan dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat kita hari ini? Sangat-sangat sihat macam biasa. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Kita nak cerita banyak perkara dalam tajuk kita hari ini, manfaat media sosial, sebab sebelum-sebelum ini kalau kita melihat rata-rata terutamanya di dada akhbar, laporan-laporan menyebut tentang media sosial ini banyak kesan-kesan buruk, terutama dari segi kesihatan mental, dari segi kesihatan fizikal sendiri, dan ketagihan terhadap media sosial. Jadi kita nak cerita aspek yang positif, sebab yalah, dia ada baik dan buruk. Kalau kita cakap seburuk je sampai lupa perkara positif yang ada dalam media sosial itu, insyaAllah kita nak ceritakan kali ini agar kita tak lupakan media sosial itu adalah satu teknologi yang patut kita manfaatkan kebaikannya, insyaAllah. Dan sebelum kita sembang panjang lah, Syazwan semalam keluar artikel di akhbar, Syazwan berkongsi artikel di akhbar yang mana berkongsi tentang Syazwan tak lokek ilmu ajar pengikut cakap Arab. So hari ni bolehlah kot sikit ujung, nanti kita nak minta Syazwan ajak sikit cakap Arab macam mana kepada pendengar kita ni, insyaAllah. Kita sebelum bicara tentang media sosial dan apa yang Syazwan kongsikan, bagaimana tular video-video Syazwan di media sosial mengajar bahasa Arab dan sebagainya, kita nak kenal-kenal dululah Syazwan di UIA ini dah persen berapa, jurusan apa, mungkin ada penglibatan dalam persatuan dan sebagainya. Silakan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwan Muhammad Syazwan bin Abu Bakar. Orang kenal sebagai Syazwan lah kalau dekat media sosial, saya Syazwan. Sekarang ni saya tengah belajar sarjana muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan. Maksudnya dari asasi saya ambil Bahasa Arab. Degree pun saya sambung Bahasa Arab juga. Dan sekarang masih di SEM 5 macam tu. Dah nak habis dah. Sekarang tengah study week untuk SEM 5. Dan apa lagi tadi? Berasal saya asal Teluk Parlimen Garang Selangor. Dekat Kuala Langat. Okey. Macam itulah. Tapi selalunya kalau saya cakap saya asal dari Kelang je lah sebab dekat-dekat dengan Kelang. Macam itulah. Okey. Syazwan ada terlibat aktif di universiti dalam persatuan ke mungkin perwakilan pelajar mungkin? Ada. Contoh kalau SEM saya baru je turun jawatan. Maksudnya sebelum ni saya ada join dalam dua persatuan. Yang pertama Persatuan Bahasa Arab itu sendirilah. Maksudnya Academic Based Society. Yang kedua saya ada join Persatuan Gamelan sebab saya memang dah main gamelan dari sekolah lagi. So bila sama universiti ni memang sambung je lah. Even sekarang masih lagi join lah. Masih aktif. Tu yang ada gamelan versi lagu-lagu Arab tu. Betul. Sebab bosan-bosan main lah. Bosan-bosan dia ada aktiviti-aktiviti lapang juga yang boleh manfaatkan. Okey Syazwan, kita nak cerita banyak tentang apa ni aktif di media sosial ataupun kita manfaatkan media sosial tambah dalam ialah Syazwan sendiri yang mana berkongsi ilmu ataupun orang kata apa, ialah setengah orang nak cari kelas-kelas pengajian secara formal ini perlukan masa yang banyak, perlukan wang ringgit juga nak pergi kursus-kursus bahasa dan sebagainya. Tapi dengan platform media sosial, Syazwan boleh manfaatkan dan kawan-kawan kita boleh dapat pelbagai input yang baik. Dan kita nak tahu jugalah Syazwan, sebelum kita cerita tentang apa yang dah Syazwan kongsikan di TikTok menerusi Syazwan itu, ada macam mana Syazwan nak fahamkan ataupun nak orang kata apa, bagi keyakinan kepada orang awam ini yang bahasa Arab itu bukanlah satu benda yang susah pun. Okey, sebenarnya sebelum kita nak kongsikan sesuatu mestilah kita tahu kita punya target audience. Okey, waktu awal tu saya macam decide lah target audience saya tu kepada student sekolah. Tapi bila lama kelamaan saya fikir kalau kita target kepada student sekolah kita akan macam shock sendirilah. And then ada juga certain cikgu, dia basically cikgu di MC Plus online tuition, dia cakap kat saya, awak jadikan konten awak tu sebagai mesra rakyat. Dan saya cubalah jadikan konten saya tu umum. Saya buat macam-macam lah. Mulanya macam susah lah kan, macam terfikir kat apa yang orang nak. Saya dah buat konten tu jadi mesra rakyat, tapi orang susah nak tengok, orang susah nak tertarik nak tengok. Jadi saya macam cuba macam-macam benda. Saya buat macam drama lah, saya buat macam bercerita, saya buat macam lagu lah. And then bila saya dah nampak, orang lebih kepada hiburan-hiburan. So saya kadang-kadang ada waktu saya buat yang berunsurkan hiburan, ada waktu tak lah. Jadi orang akan mudah tertarik nak tengok walaupun pada asalnya dia orang rasa macam benda tu susah, tapi bila dia orang rasa seronok, dia orang macam tertarik nak tengok, dia akan mudah nak faham. Sebab bila kita buat lagu atau drama ni adalah satu benda biasa dalam kalangan orang muda ke ataupun siapa-siapa saja. Jadi bila dia orang tengok benda tu, kalau lagu dia orang mudah ingat lah. Kalau contoh kalau kita buat drama, dia orang faham flow tu, dia orang faham keadaan, dia orang faham konteks. Jadi benda tu orang lebih mudah nak faham, dan benda tu lah yang menarik minat lagi-lagi anak muda lah yang orang kata liat nak belajar ni. Macam tu lah. Liat nak belajar. Betul. Okey, itu antara kreativiti lah Syazwan kongsikan di media sosial. Bahasa Arab yang versi lagu raya tu Syazwan ke yang buat? Betul. Basically contoh kan, kalau ada satu-satu masa dekat TikTok macam kita share dengan lagu tu je, lagu tu macam trending. So saya decide macam kita olah sikit lah lirik dia bagi macam macam seronok sikit ataupun bagi macam ada pengisian sikit. Dari situ orang akan terimalah sebab dia tahu lagu ni best, lagu ni yang tengah trending. Jadi dia macam tertarik untuk dengar. Dan dari situ pun dia boleh faham dan dia boleh ingat dan dia boleh hafal. Tapi dalam banyak lagu, kenapa lagu raya tu Syazwan? Sebab lagu raya ni
bila kita dengar kita akan macam teringat something ataupun dia ada satu sentimental value lah. Lagu raya Jangan ni macam tu, dah 2 tahun tak boleh raya tau. betul. So bila orang terdengar lagu raya ni, dia macam dia akan terstop sekejap walaupun hakikatnya kita nak nyanyi benda lain, tapi bila dia melodi tu melodi raya, orang akan terstop sekejap dan macam macam menarik. So dia akan dengar sampai habis. Walaupun macam walaupun bukan lagu tu tentang balik kampung ke apa, tentang macam melawat zoo je kan. Betul. So orang akan kalau anda sebab dia orang dah tahu lagu tu macam mana. So bila kita ubah sikit, dia orang macam boleh adapt, boleh faham. Okay. So kalau anda nak tahu lagu apa yang saya maksudkan yang Syazwan dah buat kontennya tu, anda boleh pergi kat TikTok Syazwan, Syazwan. Boleh cari dekat situ. Saya pun cakap, okay, inilah orangnya yang melagukan lagu. Dia macam balik kampung, tak balik kampung juga. Dia macam pergi ziarah zoo sebab tengok binatang-binatang. Berkenalan lah dengan mereka. Bahasa Arabnya sebutnya apa. Okay, sebelum kita cerita bagaimana Syazwan memilih untuk buat konten-konten educational content di social media. Semua orang suka nak konten-konten popular, tapi bukan bentuk pendidikan, bukan yang mendidik, tapi santai yang tak ada message. Tapi Syazwan sendiri memilih perkara ini. Tapi itu kejap lagi kita minta Syazwan komen, dan kita tahu jugalah pandangan Syazwan sebagai anak muda yang dah aktif menggunakan media sosial dan ramai follower, yang video-video pun alhamdulillah sekarang ni ramai tontonan. Macam mana Syazwan melihat anak muda hari ini penggunaan mereka di media sosial? Adakah mereka ini cenderung kepada perkara-perkara yang orang kata mendidik minda, atau lebih suka yang santai, yang tak ada message, yang memang bersahaja? Okey, bagi pandangan saya, dia golongan anak muda sekarang berkenaan social media ni di macam-macam benda. Walaupun kita boleh kata kesemuanya tu kita boleh combine sekali. Ada dalam diri anak muda tu. Walaupun kadang-kadang kita nampak macam dia orang ni suka berhibur, tengok benda itu, tengok benda ini. Tapi kadang-kadang dia orang suka berhibur tu, kita boleh juga dedahkan dia orang dengan sikit-sikit dengan ilmu. Jadi bila kita dedahkan sikit-sikit, bukan secara mendadak, dia orang akan macam boleh terima dan boleh adapt lah. Sebab kita tak boleh macam terus tukar. Contoh macam dia suka berhibur kan. Ya, kita tak boleh drastik. Contoh dia suka berhibur dengan lagu, tiba-tiba kita suruh dia dengar something yang macam membebel banyak, bercakap tentang fakta itu ini. Kita tak boleh buat macam tu. Jadi kita kena selitkan sikit-sikit untuk tengok penerimaan dia macam mana. Bila kita dapat tahu respon dia, adakah dia suka ataupun dia nak macam tu, dia nak macam ni, kita boleh ikut macam rentak dia. Bila kita dah ikut rentak, barulah kita boleh rancang lagi lah macam mana agaknya kita nak bagi dia tertarik lagi dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya dia kena dengar lah. Okey, itu pandangan Syazwan berkaitan dengan anak muda hari ini. Tak salah kita menggunakan media sosial, sebaliknya kita harap penggunaan media sosial kita itu boleh dapat banyak input lah, perkara-perkara yang positif, yang membina minda, yang akhirnya akan bawa kita kepada generasi yang selepas ini boleh menjadi pemimpin negara kan, boleh menjadi sesuatu yang sangat memberi manfaat kembali kepada masyarakat. InsyaAllah. Syazwan, kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini sambil kita rehat, kalau pendengar-pendengar nak mencari video Syazwan di TikTok, nak belajar tentang binatang-binatang dalam bahasa Arab itu, carilah Syazwan di TikTok, anda akan jumpa dan anda akan sama-sama berhibur sambil belajar. Itu yang kita nakkan. Dan insyaAllah kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Legasi, anda boleh menonton dekat Facebook dan YouTube serta dengarkan di Radio Ikim. Tajuk yang kita bawakan, pada mana manfaat media sosial, bersama dengan Syazwan Abu Bakar, mahasiswa dari UIAM. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Hari ini mereka menggigil kesejukan. Hari ini mereka menanti sesuap makanan. Hari ini mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus Forensik Keluarga menerusi Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda yang terus setia jadikan kami teman anda. Faiz Haji Osman untuk Legasi kita bawakan rancangan kita setiap Rabu 9 malam. Cuma seperti yang saya war-warkan, Legasi bersiaran 2 kali sebulan. Minggu pertama dan minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan untuk kita bawakan Legasi ini. Dan insyaAllah kita akan selangkan bersama dengan khabar orang muda. InsyaAllah kita akan bawakan rancangannya minggu depan. Dan Legasi malam ini berbicara tentang manfaat media sosial. Tajuk kita pilih bersama dengan Syazwan Abu Bakar, mahasiswa Universiti Sama Antarabangsa Malaysia UIAM. Dan kita dah cerita banyak. Kalau anda yang dah menonton sikit boleh Syazwan sikit part lagu raya tu. Part lagu raya tu yang haiwan tu ya. Okey. Asadun singa namirun harimau timsahun buaya dubun beruang sobanun ulat hisanun kuda bilun gajah kirdun monyet finjanun tupai. Okey, selepas ini kalau anda dalam perjalanan yalah nanti khabarnya tak ada sekatan untuk balik kampung raya ni, anda boleh pilih untuk pasang versi mendidik macam ni. Bawa anak-anak bersama, kalau jumpa lah tepi-tepi jalan, tak tahulah laluan anda tu yang ada jumpa gajah ke, ada jumpa rimau, tak adalah. Kalau rimau kita pun tak sempat nyanyi, lari je. Jadi insyaAllah malam ni kita bicara tentang manfaat media sosial. Banyak yang Syazwan dah kongsikan. Kalau awal-awal dulu Syazwan kongsikan di media sosial berkaitan dengan silibus, lebih kepada silibus bahasa Arab yang memberi manfaat kepada Syazwan dalam pembelajaran sendiri di universiti. Tapi beralih kepada mendidik secara menyeluruh. Ialah sebab kadang-kadang tak semua dalam media sosial itu adalah kawan-kawan sekelas kita. Jadi ramai pengguna-pengguna umum yang mungkin boleh dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Syazwan memilih medium pendidikan ataupun ajar bahasa Arab di media sosial. Kenapa pilih konten sebegitu? Selain daripada yalah semua orang suka konten-konten yang famous, yang tak ada yalah, kita maaf cakap lah, kadang-kadang kita rasa macam tak ada nilai kepada masyarakat. Faham? Okey. Sebenarnya kalau kita perasan dulu waktu awal-awal MCO, sebenarnya tak banyak lagi orang yang menggunakan TikTok atau tak banyak lagi orang yang buat TikTok tu sendiri. Tapi bila lama-lama kita nampak orang makin ramai sebab dia bosan, dia nak tengok something. Tapi kebanyakan orang dia tak suka ataupun dia akan kecam lah orang-orang yang tengok TikTok atau buat TikTok ni, sebab kebanyakan ni adalah konten yang tidak memberi apa-apa faedah ataupun konten yang membawa kepada something yang tak elok ataupun buruk. Jadi dari situ saya terfikir adalah lebih baik kalau kita perbanyakkan orang yang share tentang ilmu. Tak kisahlah dari segi bidang kedoktoran ke ataupun bidang bahasa ke ataupun sejarah ke. Daripada situ akan kurangnya video-video yang orang kata tidak elok. Jadi audience pun akan terdedah banyaklah kepada akaun-akaun ataupun video-video yang berkongsi tentang something yang bermanfaat ataupun life hacks yang berguna yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan. Macam tu. Ya, lagipun waktu tu saya boleh kata belum lagi ada orang yang kongsi tentang bahasa Arab ni. Jadi saya fikir apa salahnya lah saya mulakan dahulu, and then barulah orang lain akan ikut sekali.
Yep, seperti yang Syazwan sebut, platform itu tidak salah, tapi kandungan-kandungan yang didedahkan di platform tersebut yang dilambakkan, ialah macam kita faham kalau konten di TikTok itu kebanyakannya adalah gerak-gerak badan yang kadang menggiurkan. Kita bimbang kan anak-anak muda, adik-adik, anak-anak kecil yang melihatkan konten-konten tersebut akan terikut-ikut. Jadi kalau macam Syazwan sebut, kalau kita beri pilihan agar konten ataupun kandungan-kandungan yang bermanfaat, ilmiah, yang ada ilmunya, ada manfaat dan matlamatnya, ini kita banyakkan, maka insyaAllah sedikit sebanyak dapat adik-adik kita ni pelajari apa pun yang dah kita kongsikan. Okey, terima kasih dan tahniah untuk Syazwan. Kita harap Syazwan takkan terhenti untuk berkongsi sekarang ni macam mana kalau dari segi jadual untuk keluarkan kandungan, sebab tak tahulah content creator ini perlukan masa yang sedikit banyak lah berbanding orang lain. Dia perlu edit video, perlu rakam, perlu creativity. Jadi macam mana Syazwan untuk dapatkan kandungan-kandungan ataupun nak cari idea untuk creativity agar tak bosan lah kandungan tu di media sosial? Okay, untuk dari segi creativity ataupun penjanaan idea, kalau saya sendiri, saya tak ada macam selalu kita buat posting lah. Sebab kalau kita selalu kerap buat, kita akan, orang kata, kehilangan idea tu. Okay, kehilangan konten tu. Tapi macam mana saya jana idea, saya akan ambil masa dalam beberapa hari ataupun beberapa jam. Setiap hari kita explore lah apa yang something yang jadi topik trending sekarang, sama ada di Twitter ke ataupun di TikTok ke. Dari situ kita boleh fikirlah apa yang kita boleh buat dengan topik tu. Contohnya berkenaan, contoh yang sekarang saya tak naklah sebut nama dia, tapi contoh pasal ahli politik. Mungkin dari isu ahli politik tu kita boleh sharekan lah, contoh macam peribahasa dengan apa yang sesuai dengan situasi ke, macam tu. Itu pun ada juga dibuat oleh DBP, dia datangkan peribahasa yang sesuai dengan situasi. Dan dari segi pembuatan video tu memang saya tak selalu rakam atau selalu edit. Maksudnya bukan setiap hari, tapi saya cari contoh macam hujung minggu. So hujung minggu tu kita spend beberapa jam untuk fikir nak buat apa, and then mungkin lepas tu kita boleh rakam beberapa video. Dari beberapa video tu kita boleh simpan siap-siap. Bila kita dah simpan siap-siap, kita bolehlah fikir nak post hari apa, mungkin 3 kali sehari ataupun mungkin 2 kali sehari, ataupun kalau malas sekalipun mungkin seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, macam tu. Jangan senyap terus dah ada video-video yang trending, duk layan yang trending tu je, tak ada pun konten-konten baru. Dan kita harap semoga berterusan Syazwan, dan harapan saya juga agar ialah mungkin bila tengah belajar ni banyak orang kata idea dan sebagainya, bila masuk dalam pekerjaan nanti mungkin dengan kekalangan dan sebagainya pun, kita harap Syazwan tak terhenti dekat situ agar dapat boleh meneruskan lagi apa orang kata sumbangan Syazwan kepada masyarakat untuk sama-sama didik dapat kita belajar bahasa Arab sebaik mungkin. Dan kita melihat ialah Syazwan ada orang kata apa, inisiatif dan juga orang kata ialah inisiatif untuk memberi sesuatu kepada masyarakat itu sesuatu yang terbaik dari segi ilmu kan, walaupun kandungannya di media sosial. Tapi bagaimana hari ini Syazwan, dalam pada ada perkara-perkara positif yang boleh kita share, yang boleh kita kongsi, tapi ramai lagi yang memilih untuk jadikan platform media sosial ini untuk gosip, jadikan platform media sosial untuk sebar fitnah dan sebagainya. Macam mana Syazwan melihat perkara ini yang sedikit sebanyak akan merosakkan jugalah media sosial yang kita banyak dapat manfaat sebenarnya? Betul-betul. Ada setengah masyarakat lah, dia orang kata tiada kesedaran lah dari segi bagusnya untuk kita menuntut ilmu. Contoh ada setengah orang dia suka sebarkan benda-benda yang tak betul. Contoh mudah dia lah, kalau sekarang COVID-19 kan, pandemik, berkaitan pandemik, ada je orang sebarkan maklumat palsu lah. Contoh kalau dulu yang saya pernah jumpa, ada orang sebarkan, dia jumpa dekat Iqra' perkataan corona tu kan. Hakikatnya benda tu hanyalah huruf semata-mata dalam Iqra' tu, tak ada kaitan pun dengan pandemik ataupun tak ada kaitan pun dengan bahasa Arab itu sendiri. Tapi sedangkan waktu belajar Iqra' dulu tak pernah fikir pun. Ya, betul. Umpamanya dia orang lah yang mempelajari bahasa itu, dia orang lah orang kata native speaker Arab tu, tapi bila kita lihat balik memang 100% memang tidak diterima oleh bahasa Arab itu sendiri. Dan bila disebar-sebar, mulailah
ada golongan yang percaya, golongan yang bantah, sedangkan diorang bantah itu dengan tidak berilmu, bukan dengan fakta yang betul dan fakta yang benar. Macam tu. Itulah bahayanya masyarakat sekarang bila diorang tiada kesedaran untuk sebarkan sesuatu tu dengan ilmu. Diorang bercakap pada bidang yang bukan bidang diorang lah. Contoh macam diorang nak cakap pasal vaksin, tapi hakikatnya diorang bukan orang yang layak untuk bercakap tentang vaksin ataupun hukum vaksin tu sendiri. Macam tu. Jadi ialah dia daripada kita berkongsi sesuatu yang kita tak pasti tu, lebih baik kita diam dan kita manfaatkan dengan kongsi sesuatu yang memang dalam bidang kita, dalam kepakaran kita. Macam Syazwan dah buktikan, Syazwan dah belajar bahasa Arab, jadi ada sedikit ilmu nak disampaikan, agar ilmu itu dia ialah bukan untuk orang lain juga, tapi untuk diri sendiri. Sebab kita bila kembang-kembangkan, kita makin lama makin faham dengan apa pun yang kita belajari, apa yang dah kita kuasai, dan insyaAllah itu yang Syazwan dah buktikan menerusi kandungan di media sosial. Tak salah pun nak menggunakan telefon pintar. Hari ini saya percaya ramai, semua orang, kebanyakan orang memang ada telefon pintar, terutamanya adik-adik, anak-anak muda pun dah perlu ada telefon ini sebab mereka perlu adakan PDPR sebelum ini kan. Itu jadi perkara-perkara melibatkan kandungan di media sosial ini perlu ada kawalan daripada ibu ayah, dan agar kandungan-kandungan yang bersifat ilmiah dan akademik serta ilmu ini dapat kita banyakkan lagi lah dengan kehadiran Syazwan dan rakan-rakan yang banyak berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat, insyaAllah. Syazwan, kita berehat sekali lagi. Selepas ini kita nak dengarkan sedikit pesanan dan juga nasihat lah buat Syazwan kepada anak-anak muda, kawan-kawan Syazwan sendiri yang sering menggunakan media sosial, yang ada, saya percaya semua orang pun ada pelbagai akaun, tak kira lah apa jenis platform, Instagram, Twitter, TikTok. Bagaimana kita memanfaatkan sebaik mungkin agar kita tidak mengundang perkara-perkara yang akhirnya akan menjadi saham dosa pula kepada kita. Kita nak sesuatu yang boleh mendatangkan pahala yang berkekalan, insyaAllah. Syazwan, kita berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk rancangan legasi kita. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama, dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. Memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Vaksin Hati, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda yang terus jadikan kami teman anda. Faiz Osman dekat sini bicara untuk legasi manfaat media sosial bersama dengan adik kita, saudara Syazwan Abu Bakar, merupakan mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan kita dah dengarkan banyak. Anda boleh cari, sekali lagi saya kongsikan TikTok Syazwan, Syazwan. Adakah aktif di TikTok sahaja atau macam mana? Saya aktif di TikTok dan juga di Instagram. Sama juga, namanya Syazwan juga. Ya betul, sama saja.
Jadi anda boleh cari Syazwan untuk sama-sama kita secara santai belajar tentang bahasa Arab. Dan nak belajar lebih detail lagi, anda kena dengarkan Hayya Bil Arabiah lah setiap hari Isnin sampai Jumaat di Radio IKIM dalam Warna Pagi bersama dengan rakan tugas saya Mona Jasman. Jadi anda boleh tonton pun boleh, dengar pun boleh Hayya Bil Arabiah. Dan apa yang dikongsikan dekat di konten Syazwan ini untuk sama-sama anda dapatkan manfaatnya, dan kita panjang-panjangkan kebaikan ini, boleh share juga konten-konten tersebut kepada ramai lagi insya-Allah. Dan Syazwan, sedikit pesanan buat rakan-rakan yang semua orang pun ada media sosial, tak kira apa jenis platform, cuma macam mana kita nak manfaatkan. Semua orang tak ada idea, semua orang rasa tak ada masa, semua orang kreativiti tu kurang. Jadi macam mana nak mulakan sesuatu itu agar yelah, kita kena start, tak kisah dari mana, tapi kena bermula sebelum kita nak ke langkah-langkah seterusnya. Sedikitlah pesanan Syazwan untuk kongsikan dengan yang bermanfaat di media sosial. Okey, kepada rakan-rakan ataupun tak kisahlah golongan muda ke ataupun tua yang ingin berkongsi apa saja ilmu dekat social media ni, cuba tanamkan dalam diri untuk berani mencuba. Masa mula-mula dulu pun saya takut-takut, saya malu, saya fikir apalah orang akan kata, orang kata dia ni acah lah dan sebagainya. Kita just abaikan saja, kita teruskan saja buat. Tak kisahlah kita gunakan phone biasa je ke ataupun kita muka tak seberapa ke, tapi kita kena ada usaha untuk berani mencuba. Bila kita berani mencuba, akan ada orang yang macam bagi tips, sama ada perbaiki dari segi kamera ke ataupun audio. Bila kita dapat tips-tips tu, jangan kita macam bertindak negatif lah. Kita terima semua pandangan, kita terima semua tips yang kita perbaiki sikit demi sedikit. Lama-lama kita akan belajar sikit-sikit lah. Kita akan belajar macam mana nak jana idea, macam mana nak jadi kreatif. Semua tu kita akan peroleh dalam kita membuat dan berkongsi konten di media sosial. Tak kisahlah golongan muda ataupun yang tua, semua boleh. InsyaAllah kami doakan sukses untuk Syazwan. Semoga dapat terus berkarya dengan pelbagai lagi perkongsian di media sosial. Dan sekali lagi Syazwan nak kongsikan dengan sahabat pendengar kita akaunnya di TikTok maupun Instagram kalau mereka nak cari dan nak belajar sikit-sikit bahasa Arab ni, Syazwan. Betul, boleh. Apa akaunnya? Okey, kalau di TikTok boleh type saja Syed Syazwan. Sama juga di Instagram boleh type saja Syed Syazwan. Ada saja. Tapi kadang-kadang saya ada juga macam retweet berkaitan dengan bahasa Arab di Twitter juga. Kat Twitter pun saya tak aktif sangat, tapi bila something yang menarik saya akan retweet ataupun screenshot dan post di mana-mana. Macam tu. Okey, kita doakan sukses untuk Syazwan. Syazwan, kira bila nak habis tamatnya pengajian ni? Tamat degree ni dalam tahun depan, 2023. Mungkin dalam hujung-hujung tahun macam tu dah grad lah, insyaAllah. Amin, insyaAllah kita doakan sukses untuk pembelajarannya juga. Dapat jangan terhenti setakat habis belajar, terus sambung berkongsi ilmu dan juga inspirasi kepada ramai lagi di mana jua di akaun social media yang anda miliki. InsyaAllah terus berkongsi informasi dan sebagainya, insyaAllah. Terima kasih Syazwan untuk kesempatan ke udara kita, temu bual kita. Akhirnya dah kenal lah kita dengan, tak tahu versi raya kali ni dia nak pilih lagu mana dan nak, sama ada nak melawat zoo lagi ke ataupun nak melawat tempat lain pula. Lokasi-lokasi tempat lain pula ke. Nanti kita nantikan Syazwan dan juga kreativiti beliau untuk lagu-lagu yang akan diolah kepada versi bahasa Arab dalam tema pendidikan kita. Syazwan, terima kasih banyak kesempatan ke udara kita ni. Kembali insyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi insyaAllah ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat anda teruskan setia bersama kami, Legasi bersiaran 2 minggu dari sekarang, dan minggu depan kita akan bawakan khabar orang muda insyaAllah. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه ابن ماجه. تحية معنا بالتوشيح للغناء نهوان. أهلا بنا بجد البلاد ومرحبا
kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum membuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Lembah Kelang 91.5 FM. Kita bina hidup ini dengan kecukupan, bukan dengan kelebihan. Dengan kejayaan, bukan dengan kecemerlangan. Dengan kemudahan, bukan dengan kesenangan. Dengan keperluan, bukan dengan kemahuan. Dengan kebaikan, bukan dengan kesempurnaan. Dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan. Dengan kesediaan, bukan dengan ketahuan. Kita bina hidup ini bukan dengan manisnya janji, tapi dengan pahitnya mengutarakannya. Bukan dengan indahnya kata, tapi dengan sukarnya menyuarakan. Bukan dengan tingginya darjat, bukan dengan payah memikulnya. Bukan dengan banyaknya ilmu, tapi dengan kurangnya mendiamkannya. Bukan dengan panjangnya nyawa, tapi dengan pendeknya mensiakannya. Kita bina hidup ini dengan mimpi menjadi nyata,
Bukan dengan nyata bertukar mimpi. Dengan angan menjadi cita, bukan dengan cita bertukar angan. Dengan beri menjadi jujur, bukan dengan jujur bertukar beri. Dengan noktah menjadi langkah, bukan dengan langkah bertukar noktah. Kita bina hidup ini bukan untuk terus hidup, tapi untuk hidup seterusnya. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Bangsa Melayu terhutang budi kepada Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Pendeta Zakba. Beliau memberi sumbangan yang besar terhadap bahasa Melayu dan beliau juga dikenali sebagai seorang nasionalis Melayu yang gigih. Menyikap latar belakang tokoh pejuang bahasa ini, Zakba dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Bapanya Ahmad bin Ibrahim adalah seorang yang alim dan warak. Oleh itu, sejak berumur 5 tahun lagi, Zakba telah diajar oleh bapanya membaca Al-Quran. Menyingkap secara ringkas, Zakba pernah bertugas sebagai penterjemah di Pejabat Pelajaran Negeri-Negeri Selat dan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian dipindahkan ke Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Maling, Perak. Di sinilah beliau telah banyak memberi sumbangan dalam bentuk penulisan di dalam majalah Guru dan Al-Ikhwan. Beliau juga telah banyak mengarang buku-buku untuk sekolah Melayu dan merupakan satu-satunya anak Melayu yang berpendidikan tinggi yang telah meletakkan asas yang kukuh dalam tata bahasa Melayu. Ini terbukti dari hasil karya Pelita Bahasa Melayu yang merupakan rujukan utama bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui tentang bahasa Melayu. Beliau juga menterjemah kesusastraan dalam bahasa asing yang terkenal ke dalam bahasa Melayu. Sesungguhnya, Zakba adalah seorang anak Melayu yang tidak jemu-jemu mengabdikan diri kepada bahasa dan kesusastraan Melayu sejak sebelum perang. Memandangkan jasa-jasa beliau dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu, pada 21 September 1956, Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga yang diadakan di Johor Bahru telah mengisytiharkan Zakba sebagai pendeta bahagian Melayu. Sesungguhnya pemergian Pendeta Zakba merupakan satu kehilangan yang besar dalam bidang bahasa dan kesusastraan. Pada hari Selasa, 23 Oktober 1973, beliau telah kembali ke rahmatullah dengan meninggalkan jasa dan baktinya yang tidak ternilai untuk sama-sama kita memeliharanya. Bagiku apa yang kau tahu dari segala inginku. Sungguh cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segala pintaku. Kau memiliki diriku, akulah hamba, dan itu kebanggaanku. Aku masih tetap ada di pintumu, tak ku jemu, tak ku lelah untuk menunggu.
kau tahu dari segalanya aku. Kau memiliki diriku, akulah hamba-Mu, dan itu kebanggaan-Mu, oh Tuhanku. Pintaku hanya padamu. Aku masih tetap ada di pintu-Mu. Tak ku jemput, tak ku lelah untuk menunggu. Karena segalanya aku sangat inginkan rahmat-Mu. Ku yakin kau tahu dan itu cukup bagiku. Bantulah aku melangkah untuk mendekati-Mu, selalu tanpa jemu, tanpa lelah cinta-Mu. Karena segalanya aku ingin selalu bersama-Mu. Ku yakin kau tahu dan itu cukup bagiku. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menerusi ayat 18 surah An-Naml. Maksudnya, marahlah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi An-Naml. Berkatalah seekor semut, "Wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari." Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menyatakan pendekatan yang diguna pakai oleh semut apabila menghadapi bahaya yang mendatang yang tidak dapat dihalang. Apabila tentera Nabi Sulaiman alaihissalam menghampiri Wadi An-Naml, iaitu lembah semut, kesemua semut telah diarahkan oleh Ratu Semut yakni Namlah supaya kembali ke sarang masing-masing. Arahan berlindung di sarang itu dikeluarkan supaya nyawa semut terselamat daripada dibinasakan secara tidak disedari oleh tentera Nabi Sulaiman alaihissalam. Pendekatan semut ini boleh diteladani oleh manusia apabila berhadapan dengan bahaya yang sukar dikekang, termasuklah dalam konteks pandemik COVID-19 yang sedang menular sekarang ini. Penularan COVID-19 merupakan satu bahaya yang amat besar. Hal ini kerana ia melibatkan makhluk Allah SWT yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Keadaan ini menyebabkan setengah daripada kita tidak nampak dan tidak merasakan bahaya yang dihadapi. Berada di rumah satu pendekatan yang berkesan untuk mengurangkan kemungkinan virus ini menular dengan lebih meluas. Di Malaysia telah dikeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan dengan tujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan. Dalam mengekang penularan COVID-19, wajar kita mengambil tanggungjawab mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan seperti mana semut yang turut berlindung di dalam sarang apabila berhadapan dengan bahaya yang besar. Tindakan ini merupakan satu ikhtiar yang dibuat sebelum kita susuli dengan doa dan tawakal. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua daripada bahaya ini dan semoga penularan wabak ini dapat dikawal dan seterusnya diatasi. Insya-Allah. Inspirasi, Inforia.